Alright. Adakah saya terlalu awal masuk cikgu? Taklah. You guys better prepare. So, tahniahlah sebab Huzaifah juga standby awal. Okay, so kita tarik nafas dulu, kita relax dahulu sebab untuk hari ini insya-Allah kita akan habiskan bab 6. Dan seperti mana yang cikgu janji, kita nak sembang pasal perjanjian baling. Request korang minggu lepas, kan? So kita relax dulu. Awal lagi. Tak sampai pukul 6 lagi. So Vinesh, how was your day, Vinesh? Vinesh? Huzaifah? Jepah. I am good teacher. Okay. I'm glad to hear that. How about you, Huzaifah? Huzaifah okay tak? Okay, Huzaifah tengah tayar tu sekarang ni. Selamat datang Nurul Atika. Okay, ada chat. Saya okey je, cuma homework banyak. Oh, kesiannya. Biasalah, student. So, you better work it. So, cikgu doakan Huzaifah dapat siapkan homework and then relax. Homework sekejap je buat, 1 jam pun dah siap. Okay, rasanya. Selamat datang Sofia Falisha Fathi Ahmad Shah. Panjang ni nama. Okay, selamat datang Sofia. Okay, kita tunggu sikit lagi. Masih lagi loading our class. Sofia, okay. Selamat datang Sofia. Okay, 61 minit kita mula Sebab hari ni kita nak tengok movie. So you guys better be ready. Okay, 61 minit dah. Okay, bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. So, sekali lagi bersama dengan saya, Cikgu Syahidi, dan saya akan mengajar sejarah untuk kalian semua. Sejarah tingkatan 5. Sejarah tingkatan 5. So, untuk kita refresh balik apa yang kita belajar minggu lepas, kita masuk kepada bab 6, cabaran Malaysia. Cabaran apa? Cabaran selepas pembentukan Malaysia. So, secara kasarlah kita dapat lihatlah untuk Malaysia nak terbentuk ni macam-macam cabaran. People come and go. Penjajah pun come and go juga. British come and go, Jepun come and go, and then British balik datang, come and go again. So let's click here for more information. Klik kat sini. Okay, apakah cabaran? Apakah cabaran yang Malaysia hadapi? So untuk bab 6 ni saya tulis, saya pilih warna putih supaya clear. Untuk bab 6 ni, bab 6. Dia ada 6 subtopik. Yang pertama adalah cabaran dalaman. Cabaran dalaman. Macam mana cabaran dalaman tu boleh berlaku? Malaysia nak terbentuk pun Malaysia ada cabaran dalaman. Maksudnya dalam Malaysia tu sendiri ada masalah. Masalah apa? Nampak tak jejaka kat sini? Dia ni orang Sarawak. Nama dia adalah Stephen Kalong Lingkan. Stephen Kalong Lingkan. Kalau kita masih ingat, dia tu masa dia duduk jadi menteri kat Sarawak tu, orang tak suka dia. So orang reject dia. Dia jatuh.
And then dia tak puas hati, dia fight balik kat mahkamah. Dia cakap, kenapa tak puas hati dengan aku? Apa salah aku? Dan dia fight and then dia menang kes tu. Itu menunjukkan cabaran politik dalaman di Sarawak. Nak terbentuknya Malaysia, ada cabaran politik. Orang tak puas hati sesama sendiri. So, inilah Stephen kalungkan. Yang kedua, nampak ni, second profile. Siapa dia ni? Stephen Kalong Lincoln SKN. So yang ni siapa? Siapa tahu siapa ni? Lee Kuan Yew. So apa cabaran Malaysia yang seterusnya adalah cabaran pemisahan Singapura. Singapura nak berpisah dengan Malaysia. Sebab apa? Sebab Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, selamat datang Iman Haikal. Sebab apa? Sebab Lee Kuan Yew dia tak puas hati sebab Malaysia minta duit untuk Sabah dan juga Sarawak. So Singapura yang kaya ni terpaksa invest the money. Cek dulu. Ahmad dan Iman, selamat datang Ahmad dan Iman. Untuk request tu Lee Kuan Yew. Dia mencadangkan untuk semua mendapat hak sama rata. Siapa yang lahir di Tanah Melayu dan Singapura mendapat hak kerakyatan yang sama. Tetapi adakah Persekutuan Tanah Melayu setuju? Tak. Sebab Persekutuan Tanah Melayu dia inginkan hak istimewa untuk kaum Melayu. So dasar yang dikemukakan oleh Lee Kuan Yew ditolak. So Lee Kuan Yew pun cakap macam, kau tak nak terima pendapat aku, tak apalah, aku belah. So Singapura pun berpisah daripada Tanah Melayu. So cabaran yang ketiga, ancaman komunis. Nampak tak siapa insan kat sini? Selamat datang Nur Akmal. Insan kat sini adalah Tan Sri Abdul Rahman. Maafkan saya. Tan Sri Abdul Rahman. Dia ni adalah ketua polis negara, ya. Ketua polis negara yang ditembak oleh komunis. Itulah cabaran Malaysia. Malaysia nak terbentuk ni ada lagi ancaman komunis. Komunis tembak polis, komunis tembak macam-macam lah komunis tembak. Ini mendatangkan cabaran bagi negara Malaysia untuk terbentuk. Betul lah, contohnya kita hidup di zaman tersebut, Malaysia baru nak terbentuk, dan kita keluar je rumah, ada komunis duk acah-acah pistol, pom tembak. Tembak. Tapi komunis ni pilih orang juga tembak. Mereka dipilih orang yang pro-British. So yang keempat adalah isu ekonomi. Yang ni kita dah belajar. Kita dah masuk cabaran dalaman untuk yang minggu lepas. Kita dah masuk pemisahan Singapura. Juga minggu lepas, kita pun dah belajar ancaman komunis minggu lepas. So kali ini kita akan lihat isu ekonomi. Siapa ni? Tun Nadu Razak. Dia mewujudkan isu ekonomi Rancangan Malaysia Pertama. Rancangan Malaysia Pertama. Dia nak improve gaya hidup orang di Malaysia. Dia nak improve. And then tragedi kaum. Yang ni lah Sultan Perak. Panjang nama dia, Sultan Perak. Berlaku tragedi kaum. Nanti kita lihat ya, apa yang berlaku di tragedi kaum tersebut. So, let's go for more. Okay, ni Netflix dia, kita nak lihat cerita apa hari ni. So, rate dia 5.0. So, tinggi jugalah. Cabaran dalam pembentukan Malaysia. Okay, pembentukan Malaysia menghadapi pelbagai cabaran, macam-macam masalah, stres, macam-macam masalah. Kita pun dah go through last week punya kelas yang cakap isu politik, duduk gaduh, isu apa lagi, isu komunis, duduk bunuh askar, duduk bunuh penjawat awam, duduk bunuh orang-orang yang ada senjata lah. Sebab apa? Sebab apa komunis dia serang orang anggota keselamatan. Dia serang polis, dia serang askar. Kenapa? Sebab komunis ni dia memerlukan senjata api. Dia perlukan pistol. Macam mana nak dapatkan pistol? Jatuh dari langit ke? Gali kubur ke dapat pistol? Tak.
dia nampak di Usha polis ada pistol. Di Usha anggota keselamatan ada senapang. So pilihan terbaik untuk komunis dapatkan senjata api tersebut adalah dengan merampas senjata api tersebut daripada anggota keselamatan dan juga pihak polis. Licik komunis ni. Tapi nanti kita akan lihat apa perjuangan komunis sebenarnya. Seperti yang kamu semua tanya saya minggu lepas, perjanjian Balin. Nanti kita pergi dekat perjanjian Balin. Saya pun tak sabar sebenarnya nak explain pasal perjanjian Balin itu sebab sangat menarik dalam aspek sejarah. Okey, tak apa, buat masa tu kita lihat dulu dalam pembentukan Malaysia. Okey. Pembentukan Malaysia menghadapi pelbagai cabaran, antaranya krisis perpaduan. Ada pelbagai bangsa, ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban. Macam mana nak bentuk Malaysia sedangkan kita ni berbeza kaum. Pandangan kita pun berbeza. Bahasa pun berbeza. Kemudian krisis ekonomi sewaktu pendudukan Jepun di tanah Melayu. British dibakar semua. Padi-padi, kebun-kebun semua tak ada. So kita berlapar. Ikat perut. Makan ubi kayu sampai perut naik kembung. Itu ada lagu Saya tak tahu saya nyanyi tak lagi dalam kelas, tapi saya pernah nyanyilah dalam kelas online. Makan ubi kayu sampai perut naik kembung. You guys can google it kat YouTube. Type je lagu ubi kayu perut kembung. InsyaAllah ada. Dan pelbagai lagi polemik politik. Ada banyak lagi isu politik. Contohnya kat Sarawak tadilah, Stephen Kalonikan tu duduk endok-endok jadi menteri, tiba-tiba orang tak puas hati, terus jatuh, kena buang, dilucutkan jawatan. Tapi dia pergi fight balik kat mahkamah dan dia menang. So apa yang kita dapat pengajaran kat sini lah, kita perlu fight lah. Jangan biarkan diri kita ni dihina, tiba dihina ataupun dicemuh oleh orang-orang walaupun kita ni orang senang cerita orang dengki lah dengan kita. Itu dah contoh pertama. Okey, tak nak cakap banyak, kita pergi yang pertama. So yang pertama mana? Ni. Okey. Isu pembangunan dan ekonomi. Itulah cabaran untuk membangunkan ekonomi di tanah Melayu. Nampak tak kat situ ada 3 GIF tu yang bergerak tu. Macam mana kita nak membangunkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat secara sama rata. Okay, kita lihat next. Okey, kerajaan. Kerajaan, saya pilih warna lain lah. Highlight kuning. Kerajaan telah membentuk rancangan pembangunan 5 tahun. Ingat ya, rancangan pembangunan 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Ingat masuk kuisis nanti. Bagi memastikan usaha pembangunan dan ekonomi nasional, alhamdulillah, maafkan saya, dapat dilaksanakan di semua negeri. Kerajaan Persekutuan meneruskan usaha ini dengan melibatkan Sarawak dan Sabah dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Sebaik-baik sahaja pembentukan Malaysia. So, bila tak terbentuknya Malaysia, ni bulat. Kenapa bertitik tu? Ni Malaysia, MCA lah saya tulis. Dah terbentuk, dia buat rancangan 5 tahun. Ingat ya, 5 tahun. Bukan 5 bulan, bukan 5 hari, 5 tahun. Agak lama jugalah rancangan pembangunan 5 tahun tu. Sebab contoh, kita nak bina rumah kan, it takes time. Nak bina tapak, nak buat tiang lagi, nak buat dinding, nak buat atap, nak buat tandas. So makan masa untuk bina rumah. Begitu juga kita nak bina Malaysia, it takes time. So next kita lihat. Okay, rancangan Malaysia yang pertama. Okay, take note ni. Yang ni sangat penting. Dalam usaha menangani isu pembangunan dan ekonomi negara, kerajaan memperkenalkan rancangan Malaysia pertama. Ini rancangan Malaysia pertama. Kalau ada soalan tanya, saya tak makan orang, tanya je. Kalau malu nak buka audio, boleh tulis di ruangan chat. Saya dah rakam kan? Saya dah chat. Saya rakam tak lagi. Dah rakam dah. Okay. Antara isu yang dihadapi termasuklah
kedudukan sosioekonomi penduduk. Kedudukan sosioekonomi penduduk, sosial dan juga ekonomi. Berpendapatan rendah serta taraf pendidikan yang masih rendah. Ini terlibat dalam sosioekonomi lah. Orang cakap macam ni lah, kalau tak ada pendidikan, pendapatan pun rendah. Sebab tu dululah, zaman dulu, kalau hang tak belajar, macam mana hang nak bekerja? Sektor-sektor yang tinggi sikit. Sebab itulah ada isu bagi berpendapatan rendah serta taraf pendidikan yang rendah. Pelbagai usaha dilaksanakan oleh kerajaan bagi meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat melalui rancangan ini. Rancangan ini merujuk pada rancangan Malaysia pertama. Nanti ada rancangan Malaysia kedua tau. Tapi tak apa, kita lihat dulu rancangan Malaysia pertama ni macam mana. Okay. Isu pembangunan ekonomi. Isu pembangunan ekonomi. Lihat dulu. Ahmad Iman Airiel, selamat datang Airiel. Danish Akashah. Hafi Irfan, selamat datang. Okey, Alia Adriana, Nur Ain Fatih, Nur Atika, Nur Syufika, Sofia and Humaira. Alright. So, cikgu proceed Isu pembangunan ekonomi. Terdapat pelbagai isu yang perlu ditangani oleh kerajaan. Macam-macam masalah yang kerajaan perlu tangani. Okay, alright, Danish Akashah, noted, duly noted. Antaranya termasuklah kurangnya penyediaan bantuan kewangan oleh institusi kewangan bagi pengusaha Bumiputera dalam kegiatan mereka. Banyak je program orang buat tapi duit tu tak ada salur pun, kewangan tu. So macam mana nak berkembang kan? Contohnya dia buat kilang kasut sebagai contoh. Kilang kasut dia dekat pekan dia je. Contoh katakan di Ipoh Perak. Kat Ipoh Perak tu je. Tapi rancangan Malaysia pertama ni dia galakkan untuk kembangkan lagi. Hantar kasut tu ke negeri sebelah. Negeri sebelah. Kembangkan lagi. Selain itu, kemudahan pengangkutan dan perhubungan. Pengangkutan dan perhubungan. Terutama di kawasan luar bandar juga perlu ditambah baik. Sebab apa? Jalan raya, kita jangan expect jalan raya sama macam zaman sekarang. Jalan tar, betul tak? Kita keluar rumah nampak jalan tar. Tapi zaman dulu, dia tanah merah. Tanah merah ni adalah tanah yang warna merah tu lah. Tanah merah, tanah. Dia tak ada jalan tar, tanah saja. So, jalan merah tu pun tak banyak. So, untuk darjah kereta sampaian, nak sampai ke lokasi tu agak susah. Kena lalu hutan, naik bukit, turun bukit, barulah sampai ke lokasi tersebut. So macam ada kesukaran lah untuk sampai ke lokasi tersebut. Contohnya kat Sabah Sarawak sekarang ni masih ada isu ni. Naik bot 5 jam nak sampai ke sekolah. Panjat pokok dan sebagainya. Ni zaman dulu And then isu dia, kita lihat isu yang pertama. Saya pilih marker lah. Okay. Warna biru gelap. Okay, isu yang pertama. Isu apa yang berlaku? Okay, isu dia terlalu bergantung pada ekspor getah dan biji timah. Sebab tanah Melayu ni sangat kaya dengan biji timah dengan getah. So asyik tu bagi je. Bagi. Nak getah ke? Ambil lah. Nak biji timah ke? Ambil. Banyak lombong ni. Kemudian kejatuhan harga bahan mentah. Jadi masalah pula. Penduduk yang terlibat dalam bidang pertanian masih ketinggalan terutama dalam penggunaan teknologi dan peralatan. Contohnya untuk padi, nak tuai padi. Guna tangan je untuk tuai padi. Nanti sawah padi tu luas. Luas nak mampus. Pardon me, luas gila lah maksudnya. Luas. And then yang bekerja tu nenek-nenek tua, pakcik-pakcik tua yang duk tuai. Allah Akbar, duk tuai. So dia macam masalah lah. Sebab ada je alat jentera untuk padi yang tuai padi tu yang pusing pap. Dalam Guni Beras ada gambar tu kalau nak tahu jentera padi tu macam mana. So bila dah ada jentera tu senanglah sikit kerja, duduk goyang kaki lah sikit dan dia dapat
hasil tanaman. Petani masih merupakan golongan berpendapatan rendah. Yang ni sewaktu dulu. Sebab sekarang ni petani pun income dia 5K, 10K, 5,000, 10,000. So petani sekarang ni petani moden, especially in Thailand. Thailand dia macam sektor pertanian dia sektor utama negara tersebut. Tapi ni isu Malaysia dululah. Pertanian komersial lain masih kurang diusahakan oleh petani. Contohnya ladang sawit, apa lagi, tembakau dan sebagainya. Masih lagi tak dapat tempat dalam kalangan masyarakat. Yang obviousnya getah dengan biji timah. Yang tu je sampai Abang Jamil mangkat. Okey, usaha mengatasi macam mana kita nak overcome isu ni. Senang saja kita lihat. Yang pertama, mempelbagaikan kegiatan ekonomi pertanian dan industri pemprosesan. Maksudnya kat sini dah ada alat. Kerajaan ni, Rancangan Malaysia Pertama ni dah start bagi alat. Hang duduk tuan ni man, sini aku bagi alat sikit. And then dah ada kegiatan ekonomi pertanian komersial. Dan cuba komersialkan supaya semua orang dapat menikmati apa yang Tanah Melayu ada. Mencari pasaran baharu bagi getah dan biji timah. Mencari pasaran baharu ni maksudnya macam kalau kita asyik duk ekspor je, ekspor yang ambilnya orang yang sama dengan kadar harga yang sama. Tapi kalau kita ubah pasaran, contohnya yang beli dulu British, yang naknya British. And then kita cuba jual kepada Singapura sebagai contoh. Kita jual kepada Indonesia sebagai contoh. Kita jual kepada China sebagai contoh. Dengan kadar harga yang jauh berbeza, jauh lebih mahal. So dapat meningkatkan ekonomi negara sewaktu masa tersebutlah. Kemudian mempelbagaikan bidang pertanian terutama kelapa sawit dan koko. Nampak? Dia dah start nak buat pertanian kelapa sawit dan juga koko. Sedap lah dengan koko. Rasa nak minum air koko pula sekarang. Dan kelapa sawit. Contohnya Felcra dengan Felda. Tak tahulah korang pernah dengar ke tak. Tapi Felda untuk sawit dan getah dan juga Felcra Federation. Negara organisasi lah. Yes. Yang ni macam sektor, ni macam syarikat untuk peladangan dan juga pertanian. Macam Felcra ni, ayah cikgu bekerja Felcra, seorang pengusaha ladang kelapa sawit di Terengganu. Felcra. Kalau ada buku teks, ada kamus dictionary Oxford Fajar, dekat belakang tu dia ada tulis Felda dan Felcra. And then mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Sekejap ya. Okey. Itulah untuk usaha untuk mengatasi. Dia pelbagaikan lagi kegiatan ekonomi, dia mencari pasaran baharu, dia mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Pengeluaran komoditi itu lebih kepada apa yang ada dalam negara kita dan kita komersialkan, kita keluarkan dalam dan juga luar. So itu adalah untuk isu pembangunan ekonomi yang pertama. Ada banyak lagi ni kita lihat kat gambar ni. Tun Abdul Razak Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar serta berucap dalam mesyuarat tentang usul rancangan Malaysia Pertama yang diadakan di Bilik Gerakan Pembangunan Negara Kuala Lumpur. Nampak tak setting zaman dulu macam mana? Macam dalam kelas sewaktu camp. Ni stem kenangan Malaysia berkaitan dengan rancangan pembangunan. Ada stem juga. Ada nilai estetika sikit. Okey. Saya padam dulu. Erase all. Okey, kita pergi yang seterusnya pula. Seterusnya cakap apa? Dan isu yang kedua. Isu yang pertama tadi. Isu yang kedua, taraf hidup yang berbeza. Taraf hidup yang berbeza. Macam mana kita nak overcome taraf hidup yang berbeza?
Sebab tu zaman dahulu dia ada kasta, dia ada golongan petani, dia ada golongan nelayan, dia ada golongan yang berpendidikan, ada golongan intelektual yang duduk kat sektor atas sikit. So individu-individu tersebut mempunyai taraf hidup yang berbeza. Sama jugalah dengan sekarang pun. Macam mana kita nak atasi? Tak naklah jurang ekonomi tu jauh sangat. So usaha mengatasi dia yang pertama ialah melancarkan program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu. Satu rancangan bersepadu untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan membuka kawasan baharu. Digerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan. Contohnya kilang kasut lah. Kilang kasut. Kilang kasut je. Baju Melayu, katakan baju Melayu, jacket. Jacket tak ada zaman dulu. Tudung periuk. Tudung periuk. Lagu tu. Lagu Dayana Faizah, Tudung Periuk. Sedap lagu tu. Nanti buka YouTube dengar. Kemudian mempercepat integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia. Apa maksud integrasi? Apa maksud integrasi? Saya nak tanya. Anyone? Any volunteers? Ramai dah kelas ni, 18 orang. Any volunteers nak cakap integrasi tu apa? Boleh buka audio, boleh buka chat. Integrasi. Anyone? Kalau tak ada saya pilih. Tak pasti cikgu. Tak pasti. Cakap je, tak apa. Tak ada. Kalau tak ada tak apa, saya bagi tahu. Penyatuan. Okay, thank you Umaira. Penyatuan. Yes. Almost like penyatuan lah. Integrasi tu macam ni. Integrate. Tu integrasi. So dia nak integratekan dalam kalangan penduduk tu multiracial punya masyarakat. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Kadazan, ada Indonesia. Dan masing-masing mempunyai taraf hidup yang berbeza. Dan usaha untuk mengatasi ni, dia nak mencepatkan integrasi tu melalui pendudukan lah. Contohnya dibina satu penempatan yang menempatkan orang Melayu, Cina, India in the same place. Sebab dulu kalau kita tahu dalam sejarah, ni macam pattern dia sama je pattern dia. Sebab apa? Petani dan nelayan Melayu. Pelombongan Cina. Peladangan dan estate India. Nampak tak? Penempatan tu dah menentukan taraf hidup yang berbeza. Sebab yang berlombong tu Chinese je. Yang buat peladangan dan estate Indian sahaja. Melayu jadi nelayan dan juga jadi petani. So dia tak integrate with each other. Tiga. Saya lukislah sikit yang nampak. Contohnya mana nak lukis kat mana? Okay, kat sini ni pantai. Pantai. Ada kapal. Ni orang Melayu duduk sini, duduk petani. Duduk nelayan, duduk sektor perikanan. Ni ada kelapa sawit. Cantik kelapa sawit saya. Okay. Ni Indian duduk kat sini. Indian. And then Chinese pelombongan. Pelombongan saya lukis gua lah. Mining. Cantiknya. Ini Chinese. Macam mana dia nak bersatu? Jauh kot. Macam Avatar, ada 4 nation. Fire, earth, water, air. Semua duduk kat benua yang berbeza. Tapi satu je yang boleh menentukan dia adalah rancangan Malaysia pertama. Macam Eng di Avatar. Rancangan Malaysia yang pertama. So nampak tak? Bila dia buat rancangan Malaysia pertama, semua penduduk ni, Chinese, Malay and Indian, dia ditempatkan dalam satu penempatan. Dalam penempatan ni dia beri kerja yang berbeza lah. Contohnya kat sini ada sekolah. Kat sekolah confirm lah perlukan cikgu. Betul tak? Ada postman kat sini. Ada postman, JNT and so on. Pos laju. Zaman dulu tak ada lagi lah. Banyak lagi lah kedai makan. Dah start boleh berniaga dah.
Nampak tak kat situ? Integrasi. Saya harap kamu faham lah. Okay, we erase all in slide. Tu yang pertama, yang kedua dan yang ketiga pula. Yang ketiga, isu. Masalah kesihatan dan sosial. Masalah kesihatan dan sosial. Keperluan asas dan hak wanita dari segi kehamilan yang terhad untuk memperoleh kesihatan terbaik. Oh, menarik isu ni. Keperluan asas dan hak wanita dari segi kehamilan yang terhad untuk memperoleh kesihatan terbaik. Okey, fun fact. Tahu tak zaman dahulu orang sangat takut untuk beranak. Saya pun baru tahu sebab mak saya yang cerita. Mak saya cerita bulan lepas dia cerita. Masa tu saya duduk kat rumah. Hampa dengar je lah cerita saya ni. Duduk kat rumah, tengah tengok TV, main phone, tiba-tiba blackout, tak ada api. Panas, ya Allah, panas gila. Bosan, pisang satu, gelap gelita. Adalah lampu satu yang macam bulb kecil macam tu. Lepas tu kita orang sembang lah. Sampai satu masa mak saya buka topik yang tahu tak dulu orang sangat takut nak beranak. Sebab apa? Dia antara dua je. Dapat lahirkan anak, hidup. Dapat lahirkan anak, dah mati. So, kesedaran kesihatan sebab zaman dahulu, dia fikir ni, contohnya dia mengandung, betul lah mengandung 9 bulan. And then apa yang dia fikir mati je. Dia sangat takut untuk beranak sebab takut mati. Kalau tak percaya, cuba tanya parents korang. Takut tak? Gila tak takut? Kemudian kurangnya kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu-ibu yang mengandung. Tak ada pun doktor nak consult. Habis-habis ada pun bidan. Macam bidan pakai kain batik kat kepala tu macam, oh kau nak beranak. Mak saya kat tepi. Cuba tanya mak. Sebab tu zaman dulu tu orang sangat takut untuk beranak. Tapi sekarang ni semenjak ada struktur, ada prasarana kesihatan yang sangat baik dan juga kesedaran dalam sektor kesihatan, so dia macam dah lega lah sikit. Pergi jumpa je doktor, cakap okay, no worries, insyaAllah lah baik-baik je. Sebab dulu tak ada doktor pun nak beranak. Seorang dalam bilik duduk terang nak beranak. Adalah suami kat sebelah ke, suami pergi kerja ke, tak ada pun orang nak tolong, seorang je. Habis-habis pun mak, tak pun, mungkin mak awak muda lagi ni. Mungkin mak awak muda lagi. Tapi kebiasaannya orang yang berusia dalam 50, 60, 70. Mungkin mak awak 30 ni. Tak pun 20 lebih. Okay, tak apa. Kisah langkah mak ya, Humairah. Okey. Kemudian, kurangnya kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu-ibu yang mengandung. Ini tajilah. Kemudian kadar kelahiran tidak normal dan kematian yang tinggi. Nampak tak? Kadar kelahiran tidak normal dan kematian yang tinggi. Sebab nak beranak, dia tak tahu pun cara nak beranak macam mana. End up tak kesampaianlah, kematian pun tinggi. Kadar kelahiran tak normal pun banyak. Contohnya macam tidak normal tu, masa nak beranak tu dia ada kesukaran. Keluar kaki and then tersekat. Atau keluar kepala, tak keluar badan. Dia tak ada orang nak tarik ke nak belah. Sebab zaman sekarang kan ada scissor, dia belah perut dan sebagainya. Duduk sembang pasal beranak pula. Kemudian usaha mengatasi macam mana mengurangkan kadar kelahiran. Jangan duduk beranak je. Perlu kurangkan kadar kelahiran sikit. Kemudian memperkenalkan program perancang keluarga. Ada settings, contohnya macam okey, satu keluarga ni digalakkan 3 hingga 4 orang anak. Macam negara China, dia buat dasar satu keluarga satu anak. Yang menariknya, saudara dia pun seorang je. Nampak tak? Berbeza dengan di Asia Tenggara. Pergi balik raya ramai saudara, 5-6 orang saudara. Tapi kat negara China tak, sebab dia dah jadi penduduk yang padat. Menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar. Sebab tu dah ada klinik-klinik desa, nampak, untuk memudahkan
mudahkan sektor-sektor kesihatan lah. Contohnya ada demam denggi ke apa, terus pergi refer kepada klinik biasa. Okey, yang keempat. Okey, ni take note masuk quiz sini. Isu dia peluang pekerjaan yang terhad dan juga kadar pengangguran yang meningkat. Orang tak ada kerja sebab kerja semua dah ambil, tak kerja pula ramai. Macam mana kita nak atasi? Dengan menubuhkan pusat latihan vocasional dan teknikal. Dia dah tubuhkan pusat latihan vocasional dan teknikal untuk orang ada kemahiran. Dia boleh bekerja sendiri sebab selama ni, contohnya golongan petani dan nelayan tadi, ada tak kemahiran teknikal untuk pasang elektrik, pasang lampu dan sebagainya? Tak ada. Sebab tu bila dia buat penempatan, dia ada education, iaitu pusat latihan vocational dan teknikal. Dia belajar baiki kereta, ajar baiki motor. Kemudian meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Penduduk dah ada banyak option untuk bekerja. Ini contohlah buku dasar pembangunan luar bandar. Sampai sekarang lagi masih ada benda ni. Sebab ialah isu tu sentiasa berlaku day by day. Ini adalah rancangan Malaysia yang pertama. Okey. Yang seterusnya, tragedi hubungan antara kaum. Nampak tak? Itu antara kaum lah berlaku tragedi. Dia tumbuk, kena tumbuk balik. Kesian dia kat dia sakit. So kita lihat apa yang berlaku seterusnya. Okey, tragedi hubungan antara kaum. Yang pertama sekali kita perlu tahu adalah rusuhan kaum. Ini yang pertama. Rusuhan kaum. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum di negara kita. Antaranya ialah kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial di negara kita. Tak seimbang ekonomi dan juga sosial di negara kita. Ada orang atas yang kaya, ada orang bawah yang miskin. Tak cukup makan, kebulu, mati kebulu. Masih ada je di Malaysia. Sebab itulah ada rebel, ada kaum-kaum yang rebel. Make sense lah. Seterusnya, keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga 1969 merupakan sebab utama tercetusnya peristiwa ini. Ketegangan bermula dengan kempen pilihan raya. Terdapat parti politik mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitiviti suatu kaum semasa berkempen. Nampak? Bila duk kempen, dia kalau parti politik ni dia lebih kepada berasaskan kaum. Kita tak boleh nafi ya, dia berasaskan kaum. Dia ada DAP, dia ada MCA, dia ada UMNO. Dia macam berasaskan kaum. So bila dia buat kempen, dia macam mengangkat darjat sesuatu kaum, at the same time dia merendahkan darjat sesuatu kaum. So ini yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum. Seterusnya, PKM, Parti Komunis Malaya, mengambil kesempatan semasa pilihan raya untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Apa benda lah. Seterusnya, parti yang bertanding telah berkempen menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk mendapat sokongan daripada pengundi. Contohnya ini being realistic, okay? Contohnya PAS. PAS dia mengundang unsur agama untuk mendapatkan undi, untuk meraih undi. Kemudian perarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif. Dah menang kan? Menang, menang. Happy lah menang kan? Tapi bagi pilihan raya yang kalah tu, gila tak marah. So dia akan berlaku rusuhan lah. Duk gaduh, tahulah kau menang, tak payah lari lah. Tapi lebih kurang macam tu lah contohnya. Okay, kalau ada soalan tanya ya. Saya sentiasa ada di sini menunggu. Saya setia menunggu soalan kamu semua. Okey, seterusnya. Langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969. Ini adalah soalan kamu lah ni. Peristiwa 13 Mei menyebabkan berlaku ketegangan hubungan antara kaum. Langkah serta merta telah diambil bagi mengelakkan kekacauan dan menghentikan rusuhan serta menghalang daripada merebak ke bandar-bandar lain. Antara langkah yang diambil termasuklah pengisytiharan darurat. Selepas 13 Mei, darurat.
pembentukan Majlis Gerakan Negara Magaran dan peranan yang dimainkan oleh Raja-Raja Melayu. Dia ada 3 ya, darurat, Majlis Gerakan Negara dan juga peranan raja. Ini adalah 3 langkah. 3 langkah untuk mengatasi 13 Mei. Yang pertama, darurat. Darurat dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong ke seluruh negara. Antara perkara yang diputuskan termasuklah, kita highlight sikit. Perlembagaan digantung manakala Parlimen ditangguh. Darurat. Sewaktu COVID-19, betul tak? Ada urus-urus yang katakan, oh Malaysia perlu mengisytiharkan darurat. Bila buat darurat, jangan main-main yang darurat. Bila kita buat darurat, sistem negara kita ni macam lumpuh. Sebab perlembagaan digantung, dia tak ada undang-undang, dia tiada undang-undang. Kemudian Parlimen ditangguh. Okey, katakan siapa tengok cerita ni? Cerita apa dah? Saya tak datang cerita apa. Cerita yang dia ada satu malam tu semua boleh buat jenayah. Siapa ingat cerita tu? Semua buat ke? Dan satu malam tu semua orang boleh buat jenayah. Cerita apa? Saya tak ingat. Oh, The Purge. Thank you. Thank you Iman Haikal. Thank you Emily. The Purge. Filem The Purge ni menunjukkan salah satu contoh darurat lah. Andai kata Malaysia buat darurat, dalam Purge tu kemungkinan berlaku di Malaysia. Sebab tak ada undang-undang, Parlimen pun ditangguh. Semua orang boleh buat apa-apa. Macam The Purge. Thank you. Sebab itulah jangan main-main dengan darurat ni. Kalau boleh jangan ada darurat langsung. Sebab kalau ada darurat maksudnya sebelum tu maksudnya memang ada isu yang sangat kontroversial lah. Macam dulu 13 Mei buat darurat. And then COVID nak cuba buat darurat, tak payah buat darurat tu. Kemudian mewujudkan pusat perlindungan di beberapa tempat semasa darurat. Pihak polis menguatkuasakan perintah berkurung. Orang ramai tidak dibenarkan keluar dan dikehendaki tinggal di kediaman masing-masing. Stay at home, stay safe. Astaghfirullah, jangan ensure. Okay, maafkan saya. Kediaman masing-masing. Penubuhan jawatan kuasa bertugas untuk menyusun semula perkhidmatan. Kita ambil yang simple-simple saja. Apa yang kita perlu tahu darurat ni, kita duduk kat rumah and then ada orang macam polis aksa, dia macam round sekeliling cari orang untuk tembak. Orang yang tak ikut peraturan lah. Kat Myanmar ke kat Vietnam sedang berlaku sekarang ni. Pihak berkuasa memagar kawasan kampung baru dan menjadikannya kawasan perintah berkurung yang besar. Sementara itu, tentera memberikan perlindungan kepada penduduk yang berlindung di beberapa kamp tentera. Yang ini contoh yang kampung baru ni merujuk kepada kampung yang ni sebab berlaku rusuhan kaum lah. Jadi kalau duduk kat kampung baru ni macam terjaga sikit sebab dia ada anggap ni kampung baru bulat ni, dan dia ada pagar. Ini ada orang jaga kat sini, jaga kat sini supaya selamat daripada ancaman. Okay, erase all yang slide. Kita lihat pula Magaran macam mana. Magaran. Majlis Gerakan Negara Magaran. Yang di-Pertuan Agong memperkenalkan penubuhan Majlis Gerakan Negara Magaran. Sedap nama dia. Macam Magellan. Magaran. Yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Hussein. Ahlinya turut terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan tentera. Magaran diberi kuasa memerintah semasa darurat dari 16 Mei hingga 23 Februari. Lama juga ni. Pada tahun ni. Okey, dan bertanggungjawab mengawal ketenteraman negara. Dua fokus utama yang perlu diselesaikan oleh Magaran ialah masalah perpaduan kaum dan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Tak seimbang ekonomi tahu. Kaum, ada setengah kaum tu dia maju, dia ada income yang sangat tinggi, ekonomi. And then ada setengah bangsa tu dia kurang mendapat tempat dalam masyarakat dan juga ekonomi sangat kurang.
Sebab itulah gaduh. Nampak tak? Dia ada isu Karl Marx kat sini, komunis. Tapi tak pernah kita lihat dalam perundingan balik. Okey, antara tanggungjawab Mageran termasuklah mengembalikan keamanan dan undang-undang. Dia nak kembalikan keamanan. No more fighting. Not a fighter, a lover. Tiba. Menentukan pentadbiran yang licin dalam negara. Okey. Mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum dalam negara. Macam prinsip rukun negara lah juga ni. Menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan negara kembali tenang. Okey, sebab apa? Menggantung penerbitan akhbar. Sebab apa? Akhbar ni dia memainkan peranan yang penting je. Sebab kadang-kadang headlines dia tu, tajuk utama tu macam berbau perkauman, agak resis. Contoh. Saya bagi contoh, saya tak nak mengkaum. Ali menang lagi, Abu asyik kalah je. Tak malu ke Abu? Contoh macam tu lah. Kalau Abu baca surat khabar tu, gila Abu tak marah. Memang Abu marah lah. Ali pun memanglah makin bangga menang. Itulah kenapa salah satu faktor penerbitan akhbar ni dia gantung seketika. Sebab penerbitan akhbar ni dia betul boleh memainkan peranan yang sangat penting. Dia boleh lingkupkan negara kalau headline tadi. Contohnya, ni contoh yang zaman berlaku masalah lah. Zaman sekarang artikel, contohnya artikel. Yes? Ada soalan ke? Saya dengar macam ada panggil saya tadi. Mungkin imajinasi saya je kot. Okay, kat mana tadi? Astaghfirullahaladzim. Contohnya artikel. Kalau korang scroll Facebook and so on and so forth, korang akan encounter sesetengah. Sekejap ya. Korang akan encounter sesetengah artikel yang controversial. Contohnya apa? Contohlah. Nak bagi contoh pun takut controversial nanti. Artis Melayu keluar Islam, contohnya. Artis Melayu keluar Islam. And then semua orang duduk kecam dia. Contoh isu Janani hari tu, isu Janani. Cakap Blackpink so on so forth lah. Okay, saya ambil contoh tu lah. Janani cakap black something tu lah. And then jadi isu. Tapi sebenarnya apa yang Janani cuba sampaikan adalah tajuk drama pendek dia. Dia tak tujukan kepada Blackpink pun, Lisa Blackpink pun. Tapi lebih kepada untuk merendahkan Janani itu sendiri. In a sense, yes. Dia sebenarnya nak merendahkan Janani sendiri dan meninggikan martabat Lisa Blackpink. Saya pun tak faham lah kenapa. Saya faham je konteks tu, tapi saya tak faham lah kenapa jadi isu. Tapi faham lah kenapa jadi isu. Okey, saya harap kamu faham lah. Faham tak? Cepat-cepat. Saya nak dengar suara daripada kamu semua. Faham juga. Okey, terima kasih. Tu je lah. Thank you. Cikgu, Yes? maksudnya Mageran tu dia macam persatuan ke? Dia majlis gerakan. Majlis ni macam Majlis Keselamatan Negara. COVID kan? COVID-19, nampak tak? Bila COVID-19 ni berlaku, MKN, Majlis Keselamatan Negara. Nampak dia buat kerja, duduk pegang pistol dekat sempadan. Nak pergi mana ni? Talian lintas negeri, balik rumah. Tu tugas Majlis Keselamatan Negara. Kalau ada pendatang asing ke, ada orang nak jajah ke. Tapi Mageran ni dia adalah majlis yang hanya akan tunjukkan diri dia apabila berlaku darurat. Sekarang ni ada je Mageran. Tapi dia macam ditunggu saat-saat yang penting. Contohnya saat darurat. Terus Mageran keluar. Sebab tugas dia adalah untuk mengembalikan keamanan. Nampak? Kalau masih aman, kenapa dia nak ada kan? Itulah Mageran ni macam special punya force. Saya harap faham Vinesh. Faham tak? Faham cikgu. Okay, thank you. Dan menguatkuasakan Akta Sultan,
Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Okay, ini ahli Mageran ni. Multiracial ya. Nampak ada Chinese, ada Malay, ada Indian. Baguslah sebab dia nak mengembalikan keamanan. Lebih-lebih lagi untuk 13 Mei tu lah kan isu perkauman. So yang tolong ni adalah gabungan kaum-kaum yang berbeza. Okay, next. Okay, ni yang ketiga. Peranan raja. So kita flashback balik. Yang pertama tadi adalah apa? Siapa tahu? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Untuk langkah mengatasi. First darurat. First darurat, thank you. Second? Majlis Gerakan. Okay, good job. Majlis Gerakan Negara Mageran. Ketiga? Peranan raja. Peranan raja. Okay, insyaAllah lah. Kalau dia tanya, huraikan langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi rusahan kaum dan juga tragedi 13 Mei. Huraikan. Dah ada 3 benda ni dalam kepala, insyaAllah lah. 3 markah sini, 3 markah sini, 3 markah sini. Dapat 9. Kita padam dulu. Yes, all in. Kita lihat peranan raja macam mana. Don't let this happen in Perak. Plea by Sultan. Kerajaan Akbar Distrik Tan menunjukkan seruan Sultan Perak dalam isu rusuhan. Okay, ni peranan raja. Tadi kita dah lihat darurat macam mana. Kita dah lihat Mageran macam mana. Kita lihat raja buat apa sebenarnya. Raja-raja Melayu turut memainkan peranan dalam usaha memulihkan keadaan negara. Semasa berlakunya rusahan kaum, Sultan Perak, Sultan Idris Iskandar Shah menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Ini peranan dia. Peranan dia menasihat. Berikutan itu, pemimpin masyarakat dan politik negeri Perak menubuhkan jawatan kuasa muhibah. Jawatan kuasa ini menulis surat merayu penduduk agar bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan. Di negeri-negeri lain pula, raja turut meminta rakyat untuk bertenang dan mematuhi undang-undang. Nampak tak peranan raja? Raja ada kat atas ni, dia cakap keep calm. And then rakyat pun okay. Itulah peranan raja untuk mengatasi rusahan kaum, darurat dan sebagainya. Inilah untuk peranan raja. Okay, next ada tak? Okay, ingat kembali tiba. Okay, kita cuba flashback balik apa yang kita belajar tadi. Contohnya langkah untuk atasi tragedi 13 Mei 1969. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Darurat. Darurat. Yang kedua? Majlis Gerakan. Majlis Gerakan Mageran. Yang ketiga? Peranan raja. Good job. Peranan raja. Okay. Peranan raja. Andai kata kita encounter soalan macam ni dalam exam, and then katakan kita lupa untuk baca sebelum exam, boleh jawab tak? Kenapa tak boleh? Boleh. Okay, tak apa. Sekarang ni kita cuba jawab. Kita guna logik akal saja tanpa guna buku teks. Based on apa yang kita sembang tadi. Okay, untuk darurat kita nak hurai apa? Buat apa? Cikgu, baru saya mengingat dah lupa. Allah, tak apa. Kalau darurat, apa yang kita perlu buat? Mewujudkan apa dalam rumah. Duduk dalam rumah. Tu, siapa jawab tadi tu? Duduk dalam rumah tadi tu? Saya. Afi Irfan Ya. Okay, betul, duduk dalam rumah. Nampak? Kita boleh jawab. Kita tak baca buku teks tu. Kita hanya sembang je untuk kelas ni. Duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah and then apa lagi? Bagi denda. Bagi denda siapa yang keluar rumah? Ya. Okay, pun boleh. Okay, good job Vinesh. Mengikut perintah. Mengikut perintah, okay, good job. Siapa jawab tu? Saya. Iman.
Iman, okey, good job Iman. InsyaAllah lah boleh jawab. Jawab lah. Menurut perintah. Nampak? Dah boleh jawab isi. 3 isi dah bagi tu. Sebagai contoh, antara langkah untuk mengatasi tragedi 13 Mei 1969 adalah kita sebagai rakyat Malaysia untuk menenangkan kembali polemik dan juga kesukaran yang berlaku di dalam negara kita adalah kita perlu menurut perintah kerajaan. And then dengan tinggal dan menetap dalam rumah dan tidak keluar rumah dan mengenakan denda sekiranya kita keluar daripada rumah. Dikenakan denda lah oleh orang yang terlibat. So kita dah jawab kat situ. Good job. Mageran pula macam mana? Okay. Mageran ni apa Mageran ni? Majlis apa? Majlis gerak khas ke? Majlis Gerakan Negara. Majlis Gerakan Negara. Dia buat apa? Tak apa. Keluarkan je. Ada situ. Dia buat apa? Mageran ni buat apa? Bagi keamanan. Tu je bagi tahu. Mengembalikan keamanan. Kembali aman. Apa lagi dia buat? At least 2. Apa lagi dia buat? Apa lagi dia buat? Bagi rapat hubungan antara kaum. Boleh juga. Integrasi kaum dia buat baik. Integrasi kaum. Dan juga last kali dia elak sebar berita palsu. Dan juga menerangkan dasar kerajaan. Inilah, simple je. Nampak tak? Pun dah boleh jawab. Untuk peranan raja paling senang. Siapa tahu? Siapa boleh hurai? Raja dia buat apa? Memberi nasihat kepada penduduk. Yes, senang saja. Memberi nasihat kepada penduduk. Kemudian jawatan kuasa tu dia bagi surat kepada penduduk untuk bertenang. Simple je. InsyaAllah boleh jawab. Okay, good job. Kau berapa dah sekarang? Kau 7. Okay, quizzes. Buat yang terbaik. Okay, sebelum kita pergi kat quizzes, saya nak cakap pasal rundingan baling. Rundingan baling 19. Saya tukar Saya dah terlupa dah perjanjian baling. Tak apa, kita sembang sini. 1955. Okay, sebab ni yang minggu lepas saya janji nak bagi tahu kan, ada rundingan damai baling. Damai baling. Dia buat dekat Baling English School. Baling. Sekarang ni apa yang kita perlu tahu tentang rundingan damai baling ni? Dia adalah PTM, Persekutuan Tanah Melayu, nak berbaik, nak buat rundingan damai dengan siapa? Dengan siapa? Parti Komunis Malaya. Nampak tak? Untuk perjanjian baling ni, Persekutuan Tanah Melayu dia nak berbaik dengan komunis, Parti Komunis Malaya. Contoh orang yang dalam PTM ni adalah Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock. And then PKM ni Chimpeng dan juga Rashid Maidin. Okey, saya nak tanya, siapa baik, siapa jahat? PTM baik ke jahat? Jahat. Baik, jahat. PTM yang ni. Yang ni baik ke jahat? Baik ikut. Baik. Mana-mana tu. Ni, baik. Okey, itu baik je. PKM, komunis, baik ke jahat? Jahat. Jahat. Nampak tak komunis tu baik? Jahat. Okey. Sekarang ni kita sembang sejarah secara tersembunyi. Sejarah yang kita semua tak tahu. Tapi kita akan tahu. Okey. Sekarang ni sini ada Tunku Abdul Rahman, ada Tan Cheng Lock, sini ada Chimpeng, ketua komunis. And then ada Rashid Maidin. Okey, ada Rashid Maidin.
Okey, sewaktu Tanah Melayu kan, Tanah Melayu ada British dulu kan jajah Tanah Melayu, and then Jepun. Bila Jepun ada, British ni dia nak hilangkan Jepun ni dalam Tanah Melayu. So, dia buat baik dengan PKM. British plus PKM. Now, fun fact, orang British ni, dia tangkap Rashid Mohideen, dia letakkan dalam penjara dengan Pak Sako. Kenal Pak Sako? Ishak Haji Muhammad. Pak Sako. Yang buat novel tu Pak Sako. Tak apa, nanti kenal lah. Rashid Mohideen dengan Pak Sako duduk dalam penjara. Dia mogok lapar. Tak nak makan. Sebab apa? Ni perjuangan sebenarnya. Apa yang kamu tahu, PTM dia memperjuangkan Tanah Melayu. PKM pun memperjuangkan Tanah Melayu. Sebab apa? Kita lihat satu persatu. Okey. Sebab British dengan PKM bekerjasama untuk menjatuhkan Jepun. Okey, sekarang ni apa yang PTM buat untuk jatuhkan Jepun? Apa yang dia buat? Tak, sebab sistem Direct resistance, mungkin dia buat sistem, tapi dia lebih kepada pentadbiran persoalan Tanah Melayu ni. Kerja dia takbir je. Dia ada serta-serta pasukan keselamatan, tapi dia tak rough, dia tak agresif macam Parti Komunis Melaya. Sampai Rashid Mohideen ni dia join sebagai perisik Jepun. Untuk dapatkan maklumat apa yang Jepun buat, macam mana kelemahan Jepun. And then dia bagi informasi itu kepada British, and then teruskan untuk jatuhkan Jepun. Orang cakap Rashid Mohideen ni, mungkin kamu tak kenal dia, tapi kalau kamu tahu kisah dia sangat sedih sebab dia memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu, tetapi tak diangkat oleh kerajaan Malaysia. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam golongan komunis. Tapi apa perjuangan dia? Dia tu lahir sebagai orang miskin, and dia jadi technician dekat Perak, and then dia join komunis dengan harapan dia nak memerdekakan Tanah Melayu. Okey, komunis ni betul lah komunis. Komunis adalah ideologi Karl Marx. Ideologi Karl Marx ni dia cakap agama tu candu bagi manusia. Jadi macam agama tu tak penting lah. Tetapi Rashid Mohideen ni, dia sangat alim, sangat warak, solat 5 waktu, tak tinggal. Still untuk memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu. Dia jadi perisik, tahu tak sebab apa? Orang cakap dalam sejarah dia dah ada cerita dia. Dia ni kalau dia kena kejar oleh orang yang buru dia boleh lari. Tengah kejar dalam hutan ni tiba-tiba berhilang. Macam tu je. Itu specialnya Rashid Mohideen. Tapi adakah kisah dia diangkat? Tak. Sama juga dengan Syamsiah Fakih. Juga tak diangkat. Sebab apa? Sebab Persekutuan Tanah Melayu, orang yang mentadbir negara, dia choose untuk tolak. Sebab dia cakap secara terus bahawa komunis ni jahat. Komunis ni tak baik. Komunis ni kerja dia membunuh orang je. Dan dia sangat tak mendapat sokongan daripada masyarakat ni Tanah Melayu. Sebab komunis ni banyak sangat bunuh orang. Tetapi apa yang kita tidak tahu, seperti satu kumpulan, kita tak boleh nak nilai baik ataupun buruk, jahat ataupun baik. Sebab apa? Saya pandang balik. PTM, apa yang saya diasah, PTM ni baik. Diasah minda saya dari dululah. Dan Parti Komunis ni jahat. Sebab bunuh orang. Saya dididik macam ni. Dari kecil belajar sejarah macam tu. And then bila saya masuk universiti, saya ditapis balik. Saya belajar balik. Apa perbezaan ni sebenarnya? Sebenarnya kita ditutup
penglihatan kita menerima informasi yang telah ikut silibus apa yang kerajaan cuba sampaikan. Tapi buku teks sekarang ni berbezalah, dia dah ada pendedahan PKM. Sebab apa PTM ni baik? Sebab dia dah bekerjasama British plus orang Melayu yang apa? Orang Melayu yang bangsawan. Orang yang ada pangkat. Contoh. Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman ni orang yang ada pangkat. So bila ada pangkat, dia rasa dia tu associate dengan British. Dia lihat British tu sebagai entity yang sangat hebat. Oh, you're British, right? You'll be my friend. We'll friend together. We drink together. Okay? I'm Malay and I'm so proud of you. Let's build this country together. Nak sama-sama membangunkan Malaysia dengan British. Itu adalah ideologi yang ada bagi golongan Melayu bangsawan. Tetapi untuk PKM, Rashid Maidin ni, nobody, no one. Tapi sanggup berjuang. Bermati-matian. Kena tahan kat dalam penjara kot. Tahan lapar dengan Pak Saku yang duduk buat tolonglah bangkit berjuang. Walaupun ada pendidikan intelektual dan sebagainya, masih lagi berjuang dalam golongan kiri ni, komunis ni. Tetapi kita diindoktrin, kita dipercayakan bahawa PKM ni kita terus pukul rata. PKM jahat. PKM jahat, PKM bunuh orang. PKM ni cimpeng pun, cimpeng. Cimpeng sebenarnya dia mana ada isu dia juga. Kan dia ada isu abu dia tu. Abu dia. Dia nak dapatkan hak kerakyatan Malaysia, tak dapat. Dia tak dapat. Sebab untuk PKM ni, sewaktu darurat, semua lari ke Thailand. Semua lari ke Thailand. Sebab dia orang diburu oleh geng-geng Persekutuan Melayu dengan British ni. Diburu. Sebab lepas berbaik, kan tadi kan dia British, dia nak singkirkan Jepun, minta tolong PKM kan. And then bila Jepun tersingkir, PKM ni dia berbalas balik kepada British, dia nak serang British. British pun macam tolong aku, dia minta tolong yang ni. Saya harap kamu faham lah juga, mungkin agak random kat sini, tapi saya harap kamu faham lah. Sampai lari, PKM ni lari ke Thailand, sampai buat kampung baru kat situ. And then Cimpeng nak dapatkan hak kerakyatan Malaysia, tak dapat. Tak dipersetujui oleh orang-orang yang dibunuh. Contohnya macam kita lihat tu, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman kena tembak oleh komunis. Dan kepala dia adalah Cimpeng. Cimpeng yang suruh tembak askar tersebut, Tan Sri itu. Mungkin ideologi berbeza bagi setiap manusia ya. Tapi cuba kamu fikir. Kamu boleh cakap yang komunis ni jahat. Tapi jangan samakan dia dengan Rashid Maidin. Cimpeng pun. Sebab itulah untuk menilai ni, itu kerja Tuhan sebenarnya untuk menilai manusia. Tapi kita ni sebagai orang yang belajar, kita ada ilmu, kita boleh nilai sendiri. Contoh macam kita ada kawan ataupun ada circle of friends, kita boleh nilai dia ni baik ke jahat. Baik ke jahat. Tapi dalam jahat dia tu ada baik juga. Dalam baik seseorang pun ada jahat dia. Nampak tak? Sebab kita semua ni manusia. Begitu juga dalam konteks sejarah kalau kita lihat. Apa yang saya nak bagi tahu kat sini, jangan menerima fakta sejarah itu sebulat suara. Terus menerima. Awak petikaikan dulu, betul ke? Betul ke? Nescaya insya-Allah satu hari kamu akan jadi insan yang hebat. In the end dia lari kat Thailand, and then berlakulah dengan baling ni nak berbaik antara PTM dan juga PKM. Tetapi PKM tak nak. Sebab PTM cakap, oh komunis, kalau kamu nak join, kamu perlu jadi join pilihan raya. Kamu perlu jadi ahli politik di Malaysia, baru kita boleh merdeka. Ada Cimpeng cakap, no, I don't want to. Tak nak. Lepas tu PTM pun cakap, oh kalau tak nak, it's okay lah. And then perjanjian baling itu tak jadi. And then Tunku Abdul Rahman terus isytihar merdeka tanpa PKM sebagai ahli politik, sebagai parti politik. Merdeka, merdeka, merdeka. And then
Semua duk cari PKM, nak bunuh. Dah merdeka kot. PKM ni jadi macam ancaman pula. Larilah ke Thailand. Lari ke Thailand. Ada setengah tu kena bunuh on the way. Bila dah lari kat Thailand, adalah certain masa tu cakap, okay, sekarang dah boleh dah balik. Kita orang dah ampunkan parti-parti komunis ni. So yang diampunkan ialah Syamsiah Fakir. Tapi Rashid Maidin dengan Chimpeng, dia tak nak. Dia stay je kat Thailand ni sampailah dia orang mati. So it's kind of sad lah juga. Sebab apa? Sebab dua-dua parti sebenarnya memperjuangkan kemerdekaan, tetapi cara yang berbeza. Nampak tak? Jalan hidup yang berbeza. Tak boleh nak cakap sebab PTM tu lahir dia dah suci dah. Nampak tak ni? PTM bila dah lahir pun dah suci dah. Ya, bangsawan, orang kaya, ada pengaruh. Manakala PKM adalah orang yang terhina, golongan hina. Golongan hina yang masih lagi berjuang untuk kemerdekaan tanah kita. Tapi dinafikan perjuangan mereka. Kenapa? Malah PTM dibanggakan sampai sekarang. Sentiasa dibanggakan. Manakala PKM dihina, dibunuh, dicaci dan sebagainya. Emosional pula saya. Okay, inilah perjanjian Berlin. So apa yang kamu perlu tahu adalah kamu boleh je cakap PTM ni baik, PKM ni tak baik. Tapi saya nak kamu tahu, kamu nilai dalam hati kamu sendiri, kamu fikir PKM ni perjuangan ni macam mana, PTM ni perjuangan ni macam mana. Saya harap kamu faham lah, kamu faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Ya, faham juga. Faham. Okay. Ya. PKM telah ditelan zaman. Yes. Mungkin so saya harap kamu dapatlah buat penilaian nanti. Tapi senang cerita lah, kalau nak mudah jalan cerita, cakap je PTM baik. Astagfirullahaladzim. Cakap je lah PTM ni baik, PTM astagfirullahaladzim sekali lagi. Cakap je lah PTM ni baik, PKM ni jahat. Senang cerita, tak complicated. Itulah apa yang kita cuba ditanam ke dalam otak kita. Macam tu je. PTM baik, PKM jahat. Settle. Tak ada masalah. Tak perlu rusing, tak perlu bimbang apa. Tapi kalau kita go deeper, further, kita tahu dua-dua ni berjuang. Tak ada baik, tak ada jahat pun. Cuma jalan dan cara yang berbeza. Okey, kita pergi kat quizzes pula. Banyak pula sembang ni. Pergi kat quizzes. Discard. Okey, ada soalan tak? Kalau ada soalan, tanya je. Saya tak makan orang. Tak ada. Menyesal nanti. Okey, copy. Mana? Oh, ni tak chat. Astagfirullahaladzim, silap. Sekejap. Okey, saya dah share link. Kamu masuk ya. Letaklah nama. Nak letak, ni boleh juga. Hafiz Irfan PKM. Iman Haikal PTM. Taklah apa-apa pun. Monkey D Vinesh ke. Okay, come on. I'll wait you guys. Mana nak buka? Share screen Kod je kod. Code? Oh, Ya, yes, code. code. Yes. Code. Lupa ada code. Yang ni ya? Bukan. Oh, yang ni kan? Okay. Nama tak berkira, lupa lah. Boleh tak? Oh, itu unknown. Siapa unknown ni?
Selamat datang Anun, selamat datang Ariel, selamat datang Iman. Iman Haikal selamat datang. Siapa Anun ni? Itu dia Anun. Nur Akmal, selamat datang. Hafi, welcome here Hafi. Nur Alia Adriana, selamat datang. Saya lah Anun. Oh, Binesh, amboi. Nak nama rare. Nur, selamat datang Nur. Syafiqah, selamat datang. Nur Atika, Aik Fatih, selamat datang ke Quizis tiba. Okay, how much? 10 orang. Ramai lagi ni. Ada 20 dalam participants ni. Haziq ada Haziq. Saya dengar Haziq tadi. Haziq, where are you Haziq? Danish Akashah mana? Ahmad Iman. Okay, kita tunggu kawan kita dulu sekejap. Soalan ni senang je, soalan quiz ni. InsyaAllah dapat penuh makan hari ni. Okay, Akashah. Danish Akashah. Selamat datang Danish. Kita tunggu kawan kita sikit lagi. Vinesh ada, Ariel ada, Iman ada. Haziq mana Haziq? Syafiah Zawawi. Selamat datang Syafiah. Emily, okay. Emily Rose. Selamat datang Emily. Mana lagi yang lain? Sofia ada tak lagi? Umairah? Cikgu saya punya internet, cikgu semua dengar. Oh. Oh, tak, it's okay Umairah. It's okay, it's alright. Mursyid Hamdan, lama tak dengar. Mursyid Hamdan. Mursyid Hamdan okey, Mursyid. Lama tak dengar Mursyid beraksi. Okay, berapa orang? 14. Alright. Glad to hear that. So Umairah, kamu nak join tak? Kalau kamu tak join, next. Kamu boleh ambil kopi ni buat dalam Google Classroom nanti. Okay, kalau tak ada, kita teruskan dengan video kita. Kalau tak keberatan, boleh-boleh ya. Okay, so saya doakan kamu semua buat yang terbaik. Baca dulu soalan. No pressure sebab soalan senang saja. So, all the best and good luck. Start.
Cikgu, Ya. betul ke kalau darurat ni kan ahli politik tak boleh masuk campur? Darurat ahli politik tak boleh masuk campur. In the sense, yes. Maksudnya dia macam bila ada darurat ni, dia macam semuanya stagnan. Tak ada orang boleh memainkan peranan kecuali gerakan tertentu. Contohnya Mageran. Yang tu sahaja. Oh, okey Itu okey. darurat. Sebab tu dia macam bahaya darurat sebenarnya. Sebab bila ada darurat, sesebuah negara tu boleh di-overthrown oleh orang-orang tertentu. Nak gulingkan kerajaan. Masa tu lah orang cuba-cuba nak buat. Oh, okey okey, faham. Terima kasih cikgu. Sama siapa yang tanya ni? Syafia. Oh, Safia. Okey. Tanya je lah yang kali. Banyak je tanya. Sementara tu kawan jawab, boleh nak tanya soalan. Siapa-siapa nak tanya soalan, tanya je. Saya ada di sini menunggu kamu. Kenapa ada yang tak bergerak ni? Ada masalah internet ke? Cikgu, siapa PKM ni? Ya, siapa ni? PKM. Sekejap, siapa yang bercakap ni? Aire. Oh, okey, Ariel. Siapa PKM ni? PKM ni lah Parti Bukan. Dalam nama PKM. Nama PKM? Dalam kuis. Ada ke? Ada. Sekejap Yang nampak tadi dalam skrin. Nombor berapa? Bukan soalan. Ada orang namakan dia PKM. Oh, ya, betul lah PKM, Parti Komunis Malaya. Ya, soalan kamu apa? Bukan soalan saya, cikgu. Ada orang namakan dia PKM dalam kuis. Ada orang namakan dia PKM dalam kuis. Saya tak faham. Cikgu PT nak scoreboard cikgu. Tiap scoreboard. Score cikgu, score. Skor. Leaderboard. Sorry. Oh, okey. Tu, Oh. PKM yo. Hang ke? Bukan saya yo, saya perasan ya. Saya pun tak tahu. Saya siap lama dah. Oh. Ingat hang nak tanya soalan tadi. Alamak, cikgu. Player dalam quiz. Oh, okey. Ada semua dah jawab ke? Ni Ariel kenapa tak jawab ni? Oh, cikgu, saya second try. Second try. Oh, okey. Oh, okay. Sorry. Okay, so let's go. We end here. Tiba speaking. And so congratulations PKM, Anu dan juga Nuratika dan juga sama yang participate dalam quiz. So tepuk tangan. Emily, Nuratika, Nur, Nusrat Nabawi, Anu, Ariel, PKM. Okay, so cepat. Mana? Okay. Wow. Okay, lihat soalan dia. Okay, dalam usaha menangani isu pembangunan dan ekonomi negara, kerajaan memperkenalkan, senang saja. Siapa jawab rancangan Malaysia Berjaya ni? Saya apa ni? Ariel masa first try yang salah. Tak yo. Bastard. Okay. So inilah yang betul, rancangan Malaysia pertama. Sebab seterusnya dia ada rancangan Malaysia yang kedua. Tapi tak penting, yang ni yang kita belajar untuk pertama. Okay, next. Kadar pengangguran dan peluang pekerjaan yang terhad ditangani dengan usaha seperti
meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Ini betul mendapatkan bantuan Bank Dunia. Yang ni tak, yang ni dia masuk under isu lain. Isu taraf hidup. Dia masuk dalam isu taraf hidup. Kemudian mengurangkan kadar kelahiran. Saya tak cakap dia salah sebab kalau ikutkan betul je, tapi dalam konteks soalan ni yang lebih tepat ialah meluaskan peluang pekerjaan dan juga pusat latihan vocational. Okey. So tahniah. Tapi tak kurang tepat, tak salah cuma kurang tepat. Betul lah kalau kita kurangkan kadar kelahiran, tak perlu bekerja, tak mengganggulah. Semua ada kerja, semua dapat bekerja. Kan, betul tak? So betul lah kat situ. Cuma dia kurang tepat untuk soalan ni. Tapi apa-apa pun, kamu betul. Okey, next. Mengurangkan kadar kelahiran dan menambah baik perkhidmatan kesihatan di luar bandar merupakan salah satu usaha untuk menangani isu pembuangan bayi, isu masalah kesihatan dan sosial, isu kebangkitan. Siapa yang jawab isu kebangkitan polis ni? Dan juga isu semasa. Okey, yang betulnya isu masalah kesihatan dan sosial. Sebab pembuangan bayi ni sendiri, this one, pembuangan bayi ni sendiri, dia dah termasuk dalam isu masalah kesihatan dan sosial. So tak cakap dia salah, dia cuma kurang tepat. Supaya lagi tepat ialah yang ni, isu masalah kesihatan dan sosial. So next. Kerajaan telah membentuk rancangan pembangunan 5 tahun bagi memastikan usaha pembangunan dan ekonomi nasional dapat dijalankan di semua negeri. Ini first page kali cikgu bagi tahu tadi. So benarlah, siapa yang jawab salah ni saya rasa dia tersilap tekan je, dia tahu dia jawapan dia benar. So tak ada masalah kat situ. Next. Majlis Gerakan Negara Magyarat bertanggungjawab untuk mengembalikan keamanan dan undang-undang. Betul. Menentukan pentadbiran yang licin pun betul. Mengembalikan keharmonian kaum pun betul. Menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Betul. So inilah 5 soalan untuk petang ini. Senang saja. Ada apa-apa soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Tak ada, Allah sedihnya tak ada. Kalau tak ada soalan, tanya je lah. Tiba. Okey, kalau tak ada soalan, hai Vinesh. Okey, kalau tak ada soalan, saya harap apa yang kita pelajari tentang bab 6 ni, sebab nanti kita dah masuk bab baru dah. So untuk bab 6 ni, apa yang kita beritahu, Malaysia ni nak capai kejayaan, nak bentuknya Malaysia ni, sangat banyak masalah, macam-macam cabaran. Contohnya komunis, dalaman sendiri, banyak-banyak konflik macam drama lah. Tapi apa yang kita belajar hari ni, saya harap kamu dapat faham. Itu yang pertama sekali, yang penting sekali kamu faham. Betul atau salah tu belakang kira, yang penting kamu faham. So saya tak nak cakap banyak. Saya nak minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa, terkurang. Humaira tadi ada tak lagi Humaira? Minta maaf lah dekat Humaira dengan Ibu Humaira, takut terasa hati dengan cikgu sikit kan. Tapi saya harapkan dan saya doakan kamu semua untuk kekal bahagia, senyum sentiasa, positif sentiasa. Dan kalau kamu semua ada masalah, saya doakan agar masalah kamu tu dapat diselesaikan dengan mudah. Jangan stres. Walaupun banyak homework, jangan bimbang. Homework tu akan siap kalau kamu buat. So, saya minta maaf sekali lagi dan saya doakan yang terbaik untuk kamu semua. Selamat malam dan terima kasih semua. Bye. Waalaikumsalam. Sama-sama. Have a nice day. Sama-sama. Thank you. Thank you. Welcome. Jumpa lagi minggu depan. Okay, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Sama-sama Emily, sama-sama Adia Adriana, sama-sama Syafia, sama-sama Umaira, sama-sama Atika, sama-sama Sofia, sama-sama Akmal, Syafiqah pun sama-sama Umaira. Waalaikumsalam. Bye Mursyid Amdan. Hazi. Hazi. Terima kasih Hazi. Waalaikumsalam.